sebagaimana sahabat berjaya, itulah jalan kalau kita nak berjaya. Sahabat mereka sangat cinta dan patuh kepada perintah dan juga petunjuk Rasulullah. Begitu juga kalau kita nak berjaya, kita mesti patuh kepada perintah dan juga petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini kita sambung pada muka surat yang kelima, masih lagi berkaitan dengan ciri-ciri fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Sayyidina Ali meriwayatkan bahawa lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil-qasiri shasnul kaffaini wal qadamaini dakhmul ra'si dakhmul karadisi tawilul masrabati dakhmul karadisi tawilul masrabati idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sababin. Daripada Sayyidina Ali meriwayatkan bahawa ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, iaitulah sepupu baginda Rasulullah SAW dan juga menantu, merangkap juga menantu Rasulullah SAW, suami kepada Fatimah Az-Zahra. Jadi dia meriwayatkan, menceritakan tentang ciri-ciri fizikal bapa mertua beliau. Jadi Sayyidina Ali ni dengan Nabi SAW sebab kita kata menantu kesayangan lah. Sebab apa? Sebab Fatimah adalah anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Nabi bangun malam, Nabi pergi ketuk rumah, ya Fatimah ya Ali qum fasalli. Wahai Fatimah, wahai Ali, bangun sembahyang. Nah, mengejutkan anak dan juga menantu baginda untuk sama-sama qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi dan tidak rendah. Nak kata tinggi ni maksud tidak tinggi ni kalau duduk ramai-ramai tidak nampak Nabi ni SAW tinggi berbanding orang lain. Tak. Tidaklah gitu. Begitu juga tidak rendah. Kalau duduk ramai-ramai nampak Rasulullah rendah. Jadi tak syamil. Tidak sempurna. Dari sudut kecantikan kalau gitu. Maknanya dalam keadaan ramai-ramai tu nampak dia seorang tinggi. Tak sempurna kita kata. Dari sudut ketampanan dan kesempurnaan penciptaan. Begitu juga Nabi tidak terlalu rendah. Tetapi ulama sebut Nabi lagi mana? Ar-raba'ata. Ar-raba'ata ni maknanya sedang-sedang. Sedang-sedang. Tidak tinggi, tidak rendah. Walaupun sedang-sedang, kalau duduk ramai-ramai, nampak sedikit lebih Nabi SAW. Maknanya dari sudut fizikal pun, Nabi SAW tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi lagu mana? Iaitulah ar-raba'ata. Raba'ah ni maknanya setara. Tapi walaupun setara, tapi Nabi sedikit tinggi. Mana kalau tengok tu, orang boleh nampak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu. Kemudian syasnul kaffaini wal qadamaini. Apa makna syasnul? Iaitulah dia kata kedua-dua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam berisi, maknanya banyak daging. Maknanya sedikit tembam lah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kurus dan dipenuhi dengan isi. Maknanya tangan Nabi ni, kafain dua tangan. Tangan berisi. Bukan kata kuruh, tulan, apa tulan tak. Berisi. Boleh kaki kau berisi. Apa maksud di situ? Maksud di situ bahawa Rasulullah SAW seorang yang perkasa. Nabi SAW dari sudut fizikal, baginda SAW seorang yang sangat dilihatlah dari sudut fizikal seorang yang sangat perkasa. Sebab itu perkasa dari sudut pandangan sahabat, begitu juga dalam peperangan sendiri pun baginda SAW sangat perkasa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, nak cerita dalam satu peperangan, peperangan yang sengit, kalau tak silap saya dalam peperangan Uhud. Di mana peperangan Uhud ini tentera Islam diuji dengan ujian, iaitulah ramai sahabat yang terbunuh gugur syahid. Oleh kerana sebilangan daripada sahabat tidak ada disiplin dalam peperangan, tidak patuh kepada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan tersebut apa yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, itulah menantu baginda sallallahu alaihi wasallam, nak sebut bahawa Nabi ini sangat perkasa, sangat berani berbanding dengan sahabat-sahabat lah dalam peperangan sendiri. Dia kata apa? Kunna idza hamiyal ba'su wa ahmarratil hadaqu
ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fama yakunu ahadun aqraba ila al-aduwi minhu. Hadis riwayat Ahmad. Kami ni dalam peperangan ni apabila telah berlaku peperangan yang sengit, mana peperangan itu telah sengit, maknanya musuh berhadapan dengan atau istilah berhadapan dengan musuh saling menetok antara satu sama lain, sengit. Dia kata apa? Bila peperangan itu sengit, kami berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk depan. Nabi ni sangat sangat perkasa. Dan dia kata tidak ada seorang pun yang paling dekat dengan musuh malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat pun berlindung di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita dapat melihat di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat berani. Dari sudut fizikal Rasulullah SAW sendiri pun sangat perkasa. Kalau dilihat kepada tangan baginda, tangan yang penuh dengan isi. Tapi nak ayat bukan kata mencacatkan kecantikan dan ketampanan Nabi SAW. Jadi bila kita baca berkenaan dengan ciri-ciri fizikal Nabi SAW, mungkin pada pemikiran kita ataupun pada sepitah lalu kita, Nabi ni tak comel kalau gini. Kita kata tangan besar, kaki besar. Tak. Ini dalam pandangan masyarakat Arab pada ketika itu. Pandangan orang Arab. Orang Arab ni ditengok kalau lagu ni tangannya berisi, kakinya berisi, orang yang tampan, orang yang perkasa. Nah, kita jangan ukur dengan pemikiran kita orang Melayu. Orang Melayu kita ni kecil-kecil dah. Jadi kalau kita kata lagi ni pelik ni, tak. Ini pada pandangan kebiasaan orang Arab pada ketika itu. Jadi fizikal Nabi, tangan baginda SAW, dua tangan ni sedikit berisi, mana berisi penuh dengan isi. Dah. Kemudian kaki pun sama, berisi penuh dengan daging. Kemudian dakhmur ra'si, dakhmul karadisi, tawilul masrabati, idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sadabin. Kepala baginda sallallahu alaihi wasallam sedikit besar. Kepala besar. Kepala besar ni bukan jangan kita letak dalam kepala kita kepala besar ya terlalu besar ya sehingga kita kata orang itu cacat. Kalau kita tengok setengah dah, orang itu kalau tubuh kecil, kepala besar, dia cacat. Cacat. Ada ni tubuh baginda besar, tegak molek, kemudian kepala sedikit besar berbanding dengan sahabat lain. Nak tengok keperkasaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kepala baginda besar, kemudian dakhmul karadis, begitu juga dengan sendi tulang sendi baginda sallallahu besar juga. Ni perkasa sendi, lutut, mana lagi atas ni, siku, sendi-sendi besar. Maknanya menunjukkan fizikal Rasulullah seorang yang gagah perkasa. Kemudian tawilul masrabati, iaitulah daripada dada sehingga ke pusat terdapat satu garisan bulu-bulu nipis. Iaitulah masrabah ni kita panggil bulu ke apa? Bulu dada. Daripada sini bulu dada tu turun sehingga ke pusat. Bulu ke apa kita panggil? Bulu dada tak? Bulu dada Nabi. Ada bulu dada. Tapi tidak bulu dada lebat setengah orang tu, setengah keturunan tu dia lebat sini, waktu atas belakang lebat. Dah Rasulullah licin, tempat lain tu comel, cuma sini ada bulu yang memanjang tu sehingga ke pusat. Tu dah. Ini tak semua sahabat boleh tahu ni. Kenapa Sayyidina Ali boleh tahu? Sebab Sayyidina Ali membesar di rumah Nabi SAW, menantu Nabi SAW. Jadi maknanya mungkin dia tertengok Nabi SAW ketika buka baju. Sebab Nabi SAW keluar rumah tak ada, mesti pakai baju menutup aurat. Jadi sini bukanlah kita nak aurat dah, aurat lelaki pusat hingga lutut. Tapi Nabi SAW jaga penampilan baginda SAW, tak ada keluar daripada rumah tak pakai baju. Walaupun aurat lelaki pusat hingga lutut. Tak ada dalam hadis kita tengok Nabi keluar daripada rumah hanya tutup aurat saja. Tutup aurat maknanya yang minimum lah, lutut hingga ke pusat. Mesti baginda akan pakai pakaian. Jadi mungkin dilihat oleh Sayyidina Ali dalam sulit lah, dalam rumah. Jadi dia kata bulu dada baginda SAW panjang ni menurun sehingga ke pusat.
Kemudian idza masya takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhatu min sababin. Apabila baginda SAW berjalan, lagu mana cara Nabi berjalan? Nabi berjalan ni cepat. Nabi berjalan cepat, tidak perlahan. Jadi menunjukkan kepada kita kecergasan Rasulullah SAW, dan juga kita tengok di situ Nabi jalan cepat ni menunjukkan kepada kita bahawa kepentingan masa. Kalau kita ni jalan lambat contohnya dah. Jadi kita tidak mengejar masa. Nabi SAW seorang yang sangat mementingkan kepada masa, dan baginda SAW berjalan pun cepat. Bila jalan cepat, maknanya cepat sampai ke tempat destinasi. Jadi lagu mana cara jalan cepat Nabi? Cara kita nak imagine cara jalan Nabi SAW seperti orang menurun bukit. Lagu mana cepat tak cepat tu? Kalau kita turun bukit, kita, sebab kita di sedikit tekanan lah. Kita nak turun bukit tu, jalan cepat. Lagu itulah perjalanan Rasulullah SAW, maknanya jalan cepat, maknanya muka sedikit ke depan, macam tu jalan. Jalan. Jadi dia kata seolah-olah baginda sedang menuruni daripada suatu tempat yang tinggi. Itu kita tengok cara berjalan Nabi SAW sedikit cepatlah. Jadi kalau kita nak ikut cara jalan Nabi SAW, kita kena jalan sedikit cepat. Sebagaimana seorang tu turun bukit. Tu bukit lagu itulah cara jalan Nabi SAW. Kemudian dia kata catatan, Sayyidina Ali karramallahu wajhahu juga meriwayatkan bahawa lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana keelokan fizikal Rasulullah SAW, katanya Sayyidina Ali, aku tidak pernah melihat seorang yang wajahnya terlebih tampan dan kacak sama ada sebelum atau selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata sepanjang hidup dia, orang yang sebelum Nabi dan selepas baginda wafat pun, sepanjang hidup dia tak jumpa dengan seseorang yang mempunyai atau menyamai, kita kata nak sama pun tak ada. Lebih tu lebih-lebih lagi lah, yang boleh menyaingi ketampanan dan keelokan fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Maknanya kesempurnaan Allah SWT jadikan Rasulullah ni sempurna. Dari sudut fizikal pun sempurna, dari sudut silsilah susu galur keturunan pun sempurna, dari sudut akhlak pun sempurna. Maknanya bila Allah SWT mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kafir tidak boleh nak mencari sedikit pun kekurangan, cacat celah Rasulullah SAW, sama ada dari sudut fizikal ataupun dari sudut keturunan ataupun dari sudut akhlak baginda SAW sebelum daripada baginda diutuskan. Jadi kesempurnaan, itu kesempurnaan. Sebab itu seorang Nabi dia mesti sempurna fizikal. Sebab itu Allah SWT jadikan semua para Nabi ni sempurna fizikal dan juga dari sudut rupa parah pun cantik tampan. Semua para Nabi sedemikian. Allah SWT nak supaya dia ni menjadi tauladan lah kepada dan tidak boleh dijadikan sebab untuk merendahkan Rasulullah dan juga para Nabi. Jadi catatan dia kata pemberian ini maknanya kecantikan lah. Keadaan rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan dalam hadis-hadis lepas adalah suatu yang terbentuk kenyataan. Yang benda-benda yang nyata. Nyata, bukan kata ilusi, bukan kata khayalan sahabat, tak. Sebab perkara ini diriwayatkan melalui hadis-hadis yang sahih, yang mananya tidak meragukan lah, yang dari sudut kesahihannya diyakini. Maka apa yang disifatkan dalam hadis-hadis tersebut adalah benda yang nyata. Memang lagu itulah ciri fizikal Rasulullah SAW sebagaimana yang digambarkan. Begitu juga dikata di samping sempurna dari segi kerohaniannya dalamnya, begitulah dari sudut akhlak sempurna. Rasulullah SAW juga tidak ada tolak bandingnya daripada segi rupa zahirnya. Jadi kita kata selari. Luaran, zahir dan juga dalaman selari. Dari sudut mana? Dari sudut kesempurnaan. Bila kita kata kita boleh terima kesempurnaan Nabi SAW, maka ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW lebih-lebih lagi kita terima. Kerana apa? Kerana baginda SAW adalah
manusia pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan inilah dia kata Allamah Munawi. Allamah ni dalam bahasa Arab. Dia panggil sirah mubalaghah. Kita nak bersangatan dalam kita menyifatkan seseorang dari sudut alim. Kalau kita kata alim biasa tu dalam bahasa Arab alimun, seorang orang yang ada ilmu. Kalau ramai kita panggil ulama. Ulama tu ramai orang-orang alim. Tapi kalau orang tu terlampau alim, sangat alim, luas bidang ilmu pengetahuan yang dimiliki dia tu, maka kita panggil allamah. Mana dia menguasai pelbagai disiplin ilmu. Kita panggil allamah. Jadi salah seorang orang alim Manawi dia kata apa? Telah menyatakan bahawa adalah selayaknya bagi setiap orang-orang Islam menghayati akan kepercayaan bahawa tidak ada mana-mana manusia. Kita kena letak keyakinan, i'tiqad, kepercayaan bahawa tidak ada mana-mana manusia pun yang dapat menyamai. Nak sama pun tak ada. Kita kata, contohnya kita kata nak lukis, nak carilah atas muka bumi ni. Ataupun kita kata learning lah. Contoh, learning kita kata cari adakah ratu lelaki? Kalau ratu perempuan ada lah. Ratu Miss World ke apa, tandi ratu cantik. Lelaki ada lah. Kalau ada lah contohnya, cari manusia yang paling kacak, paling handsome lah atas muka bumi dah. Letak banding dengan Nabi SAW, jauh sangat. Jauh. Tidak akan nak sama pun dah. Kemudian dari sudut tu tak akan sama. Tak akan sama. Dan itu kepercayaan kita, keyakinan kita. Kerana benda ini diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW bahawa kesempurnaan penciptaan Nabi Muhammad SAW dan juga dari sudut kecantikan dan ketampanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dapat menyamai Rasulullah SAW, baginda tidak dapat dibandingkan dengan mana-mana makhluk. Tak boleh. Tidak ada seorang pun manusia atas muka bumi ini selepas kewafatan baginda SAW yang boleh nak menandingi ataupun menyaingi kehebatan ciptaan fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu kata Manawi, kita kena letak keyakinan lah gitu. Mana kalau kita ni benar-benar orang yang beriman, kita kena yakin lah gitu bahawa penciptaan Rasulullah SAW adalah sempurna dan tidak ada orang lain atas muka bumi ni yang boleh nak menyamai ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu i'tiqad kita, orang seorang mukmin. Kemudian telah didapati daripada bacaan-bacaan terhadap riwayat hidup, sejarah dan hadis bahawa tidak seorang pun yang mempunyai wajah yang demikian sebagaimana yang dipunyai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kata wajah pun tak ada. Fizikal dah tak ada, tak serupa. Wajah serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak ada. Tapi kalau nak wajah Nabi sendiri dia ada sebut. Dia kata, aku ni kalau nak banding dengan Nabi-Nabi sebelum ni, dia kata lebih mirip kepada Nabi Ibrahim AS. Wajah Nabi SAW. Mana ada dari sudut iras. Iras Nabi, dia kata, baginda kata, aku ni lebih dekat iras aku ni dengan Nabi Ibrahim AS. Tapi kalau kita nak banding dengan, tu kita kata Nabi mengaku sendiri. Tapi kalau kita nak claim, kita kata, ada seorang tu wajah dia mirip dengan Nabi SAW. Tak ada. Walaupun kita kata daripada susu galu Nabi SAW, setengah kita kata ada setengah mendakwa bahawa golongan-golongan Habib ke, contohnya Sayyid ke, contohnya kita kata mereka ini adalah daripada susu galu Rasulullah SAW. Tidak ada, tak boleh nak menandingi. Walaupun mungkin adalah dari sudut ketampanan tu, tapi nak kata nak menyaingi serupa dengan Nabi SAW, tidak ada. Tidak ada. Dan hak paling dekat sekalinya daripada umat Nabi Muhammad SAW adalah pada akhir zaman, iaitulah bila munculnya Imam Mahdi. Sebagaimana disebut dalam hadis, Imam Mahdi ini nama serupa dengan Nabi. Begitu juga dari sudut rupa parah pun sedikit nak menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dan juga tidak akan ada wajah seperti itu yang akan diberikan kepada seseorang. Jadi ini kita kata unik lah, the one and only lah. Lagu tu, seorang tu je atas muka bumi yang Allah SWT jadikan. Tak ada lagi yang lebih tampan ataupun boleh menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut ketampanan wajah dan juga kesempurnaan fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mengaji lagu mana fizikal Nabi SAW secara
perinci kalau kita ingat ada. Kalau misalnya kata Allah SWT anugerahkan kepada kita boleh mimpi. Boleh mimpi berjumpa dengan Nabi SAW dalam mimpi. Nabi mari SAW mari dalam mimpi. Ini satu anugerah. Tak semua orang boleh. Tak semua. Walaupun kadang-kadang orang tu orang alim tak pernah jumpa dengan Nabi SAW. Tapi ada orang-orang yang Allah SWT pilih. Dia boleh jumpa, boleh tengok dengan Nabi SAW. Jadi bila kita tengok Nabi SAW dan kita ngaji adalah kitab Syama'in, ciri-ciri fizikal Rasulullah SAW, serupa. Contohnya serupa sebagaimana bercahaya, putih, kemerah-merahan, kemudian kulit baginda bercahaya, licin mulus. Tak ada, Nabi tak ada jerawat, jerakak ke muka tak ada. Paru-paru ke di tubuh tak ada. Licin mulus molek. Itu fizikal Rasulullah SAW. Maka itu benar-benar Rasulullah SAW. Kerana hok mari dalam mimpi itu, dia tidak akan, syaitan ni dia tidak akan berupa dengan Nabi SAW sebagaimana Rasulullah SAW sebut, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa-siapa melihat aku dalam mimpi, sebenarnya dia melihat wajahku ataupun aku itu dengan betul benar, kerana sesungguhnya syaitan itu tidak akan menyamar dan menyerupai aku. Tak boleh, dia tak boleh. Terpakar dia kali nak berupa dengan Nabi SAW. Kemudian daripada Aisyah radhiyallahu anha terdapat dua rangkapan kata-kata yang telah dicatatkan dalam maksudnya. Jadi Aisyah dia kata apa? Dia kata lau anna ashaba Zulaikhah ra'ayna jabinahu sallallahu alaihi wasallam la atharna taqti'al qulubi 'ala al-aidi. Sekiranya nak ayatnya dia menyifatkan ketampanan suaminya Rasulullah SAW. Dia kata sekiranya kawan-kawan wanita Zulaikha yang telah memotong jari-jari mereka, Zulaikha panggil kawan-kawan dia, dah tak percaya, mu ni lagu mana boleh tergoda dengan anak akak sendiri. Dia tak tahu lagi rupa parah Nabi Yusuf lagu mana. Tak apalah, dia pun jemput lah, saya mari. Kemudian akak buah-buah beri pisau untuk belah kerak buah-buah ni, beri seorang. Kemudian disuruh Nabi Yusuf keluar di hadapan perempuan-perempuan sahabat-sahabat Zulaikhah tersebut. Maka masing-masing semua sekali, tak ada seorang pun yang perlu tertinggal, semua sekali dah duduk tengah nak belah buah tu. Bukan kata belah buah, tapi iri jari masing-masing. Kerana apa? Kerana terlalu terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf AS. Kalaulah, katanya Aisyah, kalaulah puak-puak ni pada waktu tu Nabi Muhammad yang keluar, bukan kata tangan saja hok kerak, mengerak juga, mengetuk juga, menawan juga hati-hati mereka. Semua pakat cinta, pakat teruja dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mananya kehebatan nak banding dengan Nabi Yusuf alaihissalam, mana hebatnya lagi aura Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Aisyah. Sebab itu Aisyah ada sedikit cemburu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi contohnya balik rumah isteri yang lain. Sebab Nabi ni tampan. Walaupun kita kata Nabi jarak usia sedikit jauh lah di antara Aisyah dan juga Rasulullah SAW, tapi tak nampak tak nampak beza lah mana. Sebab Nabi SAW seorang yang tidak dimakan oleh usia. Walaupun usia baginda SAW Rasulullah meninggal, berwafat pun kita sebut dah minggu lepas, dalam umur 63 tahun pun tak sampai 20 orang uban kalau nak capur di kepala dengan di misai dengan janggut, tak lebih 20. Umur 63. Maknanya kalau kita tengok cara kasar tu tak nampak. Kalau duduk jauh tak nampak bahawa Nabi SAW tu ada uban. Jadi hak kita nampaknya Nabi ni muda. Kulit molek, mulus molek, putih molek, putih kemerahan. Dah lah putih. Kulit Nabi ni seolah-olah mengeluarkan cahaya, berseri, keluar cahaya. Itu kehebatan Rasulullah SAW. Jadi ini benar sekali dia kata, jikalau anda mau melihat atas contoh kecintaan yang mendalam sahabat-sahabat lelaki dan wanita terhadap Rasulullah SAW, pengarang menyarankan, iaitulah tuan kita ni,
kepada anda agar membaca kitab kisah dan perjuangan para sahabat, iaitulah dalam bahasa Arabnya nama Hayatus Sahabah. Hayatus Sahabah ada sini. Biasanya orang tabligh dia baca Hayatus Sahabah. Jadi Hayatus Sahabah ni oleh Syekh Zakaria lah, Syekh Zakaria Muhammad Zakaria dari India lah, dari Lucknow ke mana, India. Jadi dia kumpul kisah-kisah sahabat bersama dengan Rasulullah SAW, bagaimana kasih sayang dan kecintaan sahabat pada Rasulullah SAW. Jadi dia suruh baca ni supaya apa? Supaya ianya memberi motivasi kepada kita bagaimana layanan sahabat pada Rasulullah SAW, bagaimana kecintaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Mereka sangat menyanjung dan menghormati dan memberi penghormatan yang tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Ishaq meriwayatkan bahawa terdapat seorang lelaki bertanya kepada Barra' bin Azib radhiyallahu anhu, "Akana wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla sayfi?" Qala la, bal mithla al-qamar. Daripada Barra' bin Azib katanya, apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seumpama pedang, mempunyai tepi yang tajam? Katanya Barra', tidak, wajah Rasulullah bagaikan bulan. Jadi sahabat bertanya, seorang sahabat lain bertanya dengan seorang sahabat bernama Barra' bin Azib tentang wajah Nabi. Wajah Nabi ni kalau kita nak bagi perumpamaan serupa gapo? Adakah wajah Nabi ni serupa dengan pedang? Jadi dalam bahasa Arab kita panggil uslubut tashbih, gaya bahasa perumpamaan. Perumpamaan. Apa dia? Apa fungsi perumpamaan ni? Untuk mendekatkan pemahaman. Fungsi perumpamaan. Lagu mana? Contohnya kita kata Muhammad kal asad. Muhammad seperti singa. Seperti singa tu dari sudut mana? Dari sudut keberanian. Dah. Jadi dia nak tunjukkan Muhammad ni berani, nak dekat pemikiran kita berani ni. Singa ke berani, nak taduk binatang lain berani dengan dia, semua pakat takut dengan dia. Dah, dia ni raja rimba contohnya. Dah. Jadi untuk mendekatkan pemahaman itu kita kata fungsi at-tashbih atau perumpamaan dalam bahasa Arab. Jadi sahabat ni tanya nak mendekatkan pemahaman lagu mana nak gambarkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab mungkin yang bertanya itu adalah tabi'in, golongan tabi'in. Dia tanya sahabat. Jadi tabi'in ini adalah golongan generasi selepas sahabat yang tak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka sempat berjumpa dengan sahabat. Itu kita panggil generasi tabi'in. Kalau sahabat ni, definisi sahabat ni, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam. Itu sahabat. Siapa-siapa yang sempat berjumpa dengan Nabi, jumpa sama ada dia jumpa tu waktu dia remaja ke, dia telah tua ke, dia masih lagi kanak-kanak ke, tapi yang pentingnya sempat jumpa dengan Nabi SAW dan beriman. Ada ramai yang jumpa dengan Nabi tapi tidak beriman, tidak sahabat. Kemudian mukminan wa mata 'alal Islam, dan dia mati pun di atas keyakinan dan akidah Islam. Baru kita kata sahabat. Kalau yang murtad contoh, dia jumpa dengan Nabi, dia pernah beriman dengan agama Islam, masuk Islam, tapi dia mati kufur, murtad, tidak sahabat. Ataupun dia beriman dengan Nabi, dia sezaman dengan Nabi tapi tak jumpa. Seperti apa dia? Seperti Najasyi, Raja Habsyah. Raja Habsyah dia meninggal, Rasulullah sembahyang mayat ke dia meninggal. Sembahyang mayat secara gaib lah. Secara gaib pada tahun ke-7 Hijrah. Tapi dia tak sempat jumpa dengan Nabi, tapi dia beriman, dia Islam. Raja Najasyi ni. Dia tidak sahabat. Walaupun dia sezaman dengan Nabi SAW. Sebab apa? Tak jumpa. Sahabat ni yang jumpa dengan Nabi SAW. Jadi golongan tabi'in ni dia tanya dengan sahabat Barra' bin Azib ni. Sebab dia tak jumpa dengan Nabi. Jadi dia kata wajah Nabi ni serupa dengan pedang ke? Serupa dengan pedang dari sudut mana? Dari sudut muka Nabi ni panjang ke? Bujur ke? Pedang ke? Panjang. Maksudnya bapa dia tanya rupa Nabi serupa pedang. Nak cerita dia tanya tu takut-takut muka Nabi ni serupa dengan pedang dari sudut bujur panjang lah gitu. Kemudian pedang ni juga bersinar.
berseri, ada kilauan lah kita kata, dari sudut kilauan. Maknanya supaya pedang itu dari sudut memanja, bujur dan juga berkilau. Berseri lah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu tu kah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia tanya sahabat Bara' bin Azib. Jawabnya Bara', lah Rasulullah bukan supaya pedang, bukan bujur, bukan memanja lagu tu. Bal mislal qamari. Rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti bulan. Bulan ini bulan purnama. Iaitulah bulan lagu mana? Bulan ni bulat. Bulat. Rupa Nabi, wajah Nabi bulat. Kemudian ada cahaya. Tu. Kita kata bulat, apa sifat bulat? Bulan ni bulat. Kemudian bila dia malam purnama dia bercahaya. Cahaya yang sangat terang. Begitulah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah bulat dan juga bercahaya. Tidak serupa pedang, bujur ataupun bercahaya juga, berkilau juga tapi bujur. Tidaklah gitu. Tidaklah gitu sebagaimana pertanyaan tabi'in tadi kepada Bara', tidak serupa dengan pedang. Tapi rupa Nabi SAW, wajah Nabi SAW adalah seperti bulan, iaitu bulat dan juga bercahaya. Itu maksud dia. Kemudian Sa'id Al-Jurairi telah meriwayatkan bahawa beliau telah mendengar Abu Tufail radhiyallahu anhu berkata, Abu Tufail ini nama dia Amir bin Wasilah. Dan dia adalah sahabat terakhir yang hidup atas muka bumi. Maknanya dia sahabat lepas dia mati tu tak ada dah sahabat. Berakhirlah generasi sahabat. Ni dia Abu Tufail ni. Nama dia Abu Tufail ni gelaran dia, bapa kepada Tufail. Kenapa? Kerana anak dia ni nama Tufail. Dia orang Arab ni panggilan penghormatan kepada orang Arab dah. Kita panggil dia dengan memanggil nama anak sulung dia. Kalau contohnya kita kata, saya contoh, kalau ada anak sulung saya nama Muhammad, nama panggilan penghormatan kepada saya Abu Muhammad, bapa kepada Muhammad. Sebagaimana Rasulullah SAW gelaran nabinya Abul Qasim. Abul Qasim. Kenapa? Kerana salah seorang daripada anak Nabi SAW bernama Qasim. Lalu gelaran Nabi Abul Qasim. Jadi Abu Tufail ini nama sebenar dia adalah Amir bin Wasilah. Dan dia adalah sahabat terakhir yang meninggal dunia. Maknanya lepas dia meninggal dunia tu tak ada dah generasi sahabat, semua generasi tabi'in semua. Jadi Tufail ini dia kata apa? Dia kata ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifhu li. Kemudian kana abyadu malihan muqassada. Jadi katanya Abu Tufail Amir tadi, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana tiada seorang pun yang masih hidup sekarang yang telah melihatnya. Maknanya generasi sahabat semua dah meninggal belaka dah. Tinggal aku seorang aja generasi sahabatnya selain aku. Orang lain semua telah meninggal dunia. Tinggal dia seorang saja sahabat. Lalu Sa'id Al-Jurairi pun tanyalah kepada Abu Tufail tadi. Dia tanya apa? Sifatkanlah, cuba kamu jelaskan kepada aku ciri-ciri fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagu tu juga, mu ni adalah sahabat yang terakhir hak tengok dengan Nabi ni. Jadi kami ni generasi tabi'in kami tak tengok. Cuba sifatkan, cuba jelaskan kepada kami ciri-ciri fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Tufail ketika menyifatkan Nabi SAW, warna kulitnya putih. Warna kulit baginda sallallahu alaihi wasallam putih. Jadi putih, sebagaimana kita ulas dah sebelum ni, putih Nabi tidak putih yang mulus, tidak putih yang seperti susu, seperti kapur, putih lagu tu tak, putih jelepur kita kata bahasa kita tak. Tapi putih baginda sallallahu alaihi wasallam dipanggil azhar, azharul laun, iaitulah putih kemerah-merahan bercahaya. Hala gitu. Nah, putih kemerah-merahan, kemudian kulit itu mengeluarkan seri cahaya. Itu gambaran kepada warna kulit Nabi SAW yang disifatkan sebagai putih. Jangan kita letak atas dalam pemikiran kita putih sebagai bala tu tak. Itu kita kata tidak sempurna lagi. Tidak kata sempurna dari sudut ketampanan seorang lelaki kalau putih lagi tu. Tapi kalau duduk di perempuan mungkin comel. Kalau putih lagi tu duduk perempuan comel. Tapi pada lelaki
dia tidak menunjukkan kepada ketampanan, kesempurnaan, ciri kelelakian tu. Jadi putih, dia kata Nabi ni seorang yang putih, kemudian malihan. Malihan ni maknanya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malihan maksudnya tampan. Jadi tampan ni pada wajah. Malihan di sini sifat kepada wajah Nabi SAW, iaitulah manis. Malihan ni cantik, tampan, kelihatan manis. Iaitulah kemudian muka Nabi SAW ni adalah putih, kemudian manis, ada seri bercahaya, kemudian suci. Dan cuci ni tidak ada jerawat mulus lah, kulit baginda, jerawat ke, jeragat ke, hitam-hitam ke, paru ke, tak ada. Malis. Mana malis ni manis. Kita tengok manis. Jadi ada setengah orang tu dia tak senyum pun, tapi muka dia tu muka manis. Itulah muka Nabi SAW. Tapi orang tu ada muka dia senyum pun nampak bengih, nampak garang. Kalau dia garang lagilah. Muka ada orang tu muka semula jadi dia memang garang. Padahal dia ni lembut, tapi muka tu muka garang. Ada lah gitu. Tapi ada orang tu muka dia memang dia tak senyum pun, tapi muka dia ada kelebihan, muka yang manis. Muka ada seri manis. Kemudian muqassada. Jadi Nabi ni putih tadi, putih yang kemerah-merahan, yang bercahaya. Kemudian wajah Nabi tu malihan, manis, tampan, mulus molek muka Rasulullah, muqassada. Jadi muqassada ni adalah sedang-sedang, tidak nak kata gemuk dak, tidak juga nak kata kurus dak. Maknanya sedang molek dengan tubuh baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan fizikal, dengan tinggi, dengan rendah tu, Nabi ni sedang molek. Kita kata berat badan yang ideal. Nak kata gemuk dak, muqassada ni tengah-tengah, sedang molek. Nak kata kurus telajak tak juga, nak kata gemuk tak, obes pun tak. Nabi ni adalah tubuh badan, berat dia adalah ideal, muqassada. Itu maksud dia muqassada tu. Dalam bahasa Arab dia panggil ar-raba'ah. Ar-raba'ah ni maknanya sedang molek, tidak kurus dan juga tidak gemuk. Jadi kita berhenti situ dulu. Kalau ada nak tanya kita boleh buka, kalau tak ada kita tutup. Jadi kita berhenti situ dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ulama'il 'amilin. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.